Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah jumpa lagi dalam video saya di YB Channel. Sahabat-sahabat jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan jangan lupa sharekan video saya dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Okey sahabat-sahabat. Hari ni saya nak memberi sedikit nasihat lah kepada orang-orang yang jahil, termasuk saya lah. Itu sebab kalau kita ni ilmu tak cukup ataupun kita ni masih jahil, kita jangan cuba nak mengupas tentang isu agama yang kita tak tahu apa yang tersurat, apa yang tersirat. Jadi hari ni saya nak nasihatkan kepada walanon-walanon yang yalah, kadang-kadang kita tengok dia pun haru biru dari segi agama, tapi dia nak komen tentang isu Tuan Guru Haji Hadi mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam perkara ni sahabat-sahabat, saya dulu pun memang begitu juga. Saya memang terkejut bila dengar mana-mana orang yang alim-alim ni ataupun orang yang warak mimpi mengenai berjumpa dengan Rasulullah. Tapi setelah saya pergi belajar, saya bertanya dengan ustaz saya, bertanya dalam perkara-perkara ni, memang tidak mustahil bagi Allah kalau Allah berkehendak. Sebab seperti mana yang dikatakan dalam mana-mana kitab, syaitan iblis ni dia tidak boleh menyerupai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu yang kita telah ketahui, kita telah pelajari mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ni bukanlah ilmu hebat, kita ni bukanlah ilmu yang tinggi seperti mana yang kita bersama dengan Tok Guru. Tok Guru ni dia lagi hebat, ilmu dia lagi warak daripada kita. Jadi sekarang ni, persoalan sekarang ni, saya nak nasihat kepada walanon. Kalau kita ni tak cukup ilmu yang kita ada, kalau kita ni belajar kitab pun, satu kitab pun tak habis kita belajar, dan kita ni pun tidak ada yang membuat kitab, tak payahlah kita nak mengkritik ataupun nak menghina ataupun nak menghentam Tuan Guru Haji Hadi Awang mengenai kenyataan beliau tentang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan taksub dengan Tuan Guru. Saya bukan taksub dengan makhluk. Saya tidak taksub dengan mana-mana orang, parti ke orang politik. Tetapi saya menghormati orang yang mempunyai ilmu yang tinggi daripada saya. Itu dianjurkan oleh agama. Kita kena hormati guru, kita kena beradab dengan guru. Tapi bukan maksud saya cakap gini saya taksub dengan Tuan Guru Haji Hadi Awang, tidak. Cuma saya buat video ni, saya nak menasihatkan kepada walanon. Saya tengok Pak Yus punya komen, saya tengok Wan Hadi punya komen. Ada seorang lagi dah saya lupalah dia punya nama tentang isu Tuan Guru Haji Hadi Awang mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mufti, termasuk bekas mufti. Kalau kita ni sahabat-sahabat dah digelar mufti, atau kita ni dah digelar dah pernah menjadi mufti ataupun bekas mufti, kita punya ilmu ni lebih baik, lebih tinggi daripada orang jahil seperti Pak Yus ni, seperti mangkuk ayun dalam walanon ni. Kalau kita dah orang yang dah ada ilmu yang tinggi, sepatutnya bertabayun lah dengan Tuan Guru Haji Hadi Awang. Tanya dengan dia apa maksud Tuan Guru menceritakan tentang Tuan Guru bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Tuan Guru cakap begitu? Kan? Ini menjadikan satu masalah dalam negara, boleh mendatangkan fitnah. Memang saya tak nafikan, guru saya pun cakap, kita boleh menceritakan kepada orang yang yakin tentang apa yang mereka belajar tentang mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bercerita dengan orang yang macam Pak Yus ni ataupun walanon-walanon ni, memanglah jadi bahan fitnah, sebab mereka ni memang kaki suka condemn ulama, kan? Jadi kalau kita sebagai orang yang ada otak, orang ada akal, kita tak payahlah dengar komen-komen daripada orang jahil. Cari orang-orang yang hebat. Kenapa dan mengapa Tok Guru bercakap begitu? Kenapa dia menceritakan di halayak ramai ataupun di media sosial? Tanya, itu dipanggil tabayun. Macam mufti yang komen, tanyalah dengan Tok Guru kenapa cakap macam gitu.
yang bekas mufti, kan? Kita nak komen tentang perkara ni, kan, bukan tak boleh. Mufti bukan tak boleh komen, boleh, tapi ada cara dan ada adab apabila kita dikenali sebagai orang yang berilmu. Tapi kalau kita punya komen pun dah macam orang lebih kurang orang jahil juga, leceh lah, kan. Ingat sahabat-sahabat, bagi Allah SWT tidak mustahil. Kalau Allah Ta'ala tengok saya macam gini duduk, saya sekarang ni duduk dekat YouTube, hari-hari buat video dekat media sosial, tidak mustahil bagi Allah kalau satu hari Allah nak jadikan saya Perdana Menteri. Begitu juga dengan Perdana Menteri kita. Kita pun tak sangka dia bekas banduan boleh jadi Perdana Menteri. Tidak mustahil bagi Allah. Jadi dalam isu mimpi Nabi Muhammad SAW, tidak mustahil bagi Allah SWT, dia nak bagi kepada siapa saja hamba dia. Kan? Jangan kita ingat kita ni agama tinggi, kita ilmu tinggi, wah, kita yang layak dapat. Jangan. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang ada pada Tok Guru. Kelebihan Tok Guru yang ada pada dia, yang Allah boleh bagi, yang Allah boleh bagi rezeki kepada Tok Guru. Kita jangan menilaikan tentang rezeki orang. Jangan petikaikan tentang rezeki orang. Orang tu dapat mimpi Nabi Muhammad SAW bukan perkara-perkara yang apa tu kata orang tu macam tak mustahil. Perkara tu perkara mustahil. Sebenarnya benda tu tak bagi Allah, tidak mustahil bagi Allah. Kalau Allah nak bagi kepada sesiapa, itu rezeki. Bila kita berjumpa dengan Rasulullah SAW tu adalah rezeki. Seperti mana yang dikatakan bahawa mana-mana saja syaitan, iblis, apa saja tidak boleh menyerupai wajah Nabi Muhammad SAW. Cuma yang saya belajar dulu, kita kalau menceritakan kepada orang yang faham. Kalau orang yang tak faham, nanti jadi fitnah. Jadi macam Mangkuk Ayun, Walanon ni dia tak faham. Itu sebab jadi fitnah. Kutuk hari-hari, hina hari-hari, mengata hari-hari. Kan? Disebabkan oleh Tok Guru mimpi Nabi Muhammad SAW, sampai suruh nak haramkan PAS. Nampak sekarang? Ini adalah ayat-ayat orang-orang yang jahil. Saya tidak menjebelahi mana-mana sahabat-sahabat. Cuma saya nak beri nasihat kepada seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam. Kalau kita tak faham tentang apa yang dikatakan oleh Tuan Guru Haji Hadi Awang, kita bertabayun. Sebab kita tak faham maksud yang tersurat, yang tersirat. Yang dikatakan oleh Tuan Guru Haji Hadi Awang mengenai beliau mimpi Rasulullah SAW. Saya pun mungkin tak boleh nak cakap apa. Saya pun kemungkinan kalau Allah nak bagi rezeki kat saya, Allah pun boleh bagi saya kalau saya nak mimpi Rasulullah. Hak Allah, tidak mustahil bagi Allah. Sahabat-sahabat yang kat luar sana pun, kalau Allah nak bagi rezeki, tak mustahil kalau sahabat-sahabat pun dapat mimpi Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam perkara ni, kita jangan petikaikan. Sebab Allah yang berkuasa segala-galanya. Cuma kita tak nak menjadikan satu perkara yang berbalah. Bergaduh sesama Islam. Bergaduh sesama orang Melayu. Petikaikan soal isu mimpi Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kita kena rujuk kepada orang-orang yang pakar tentang perkara tersebut. Yang baik sekali, mufti ke, bekas mufti ke, lebih baik bertabayun dengan Tok Guru. Bertanya, kenapa Tok Guru cakap perkara ni dalam media sosial? Tujuan apa? Kenapa? Kan? Jadi biarlah Tok Guru yang menjelaskan. Kita tak payah nak mengkritik lebih-lebih. Kita tak payah nak mengata yang lebih-lebih. Kita tak payah nak mengkaji begitu, begini, begitu, begini. Kan? Kalau ikut adat manusia ni, memanglah seperti mana ada satu orang mufti kata, kita kena kenal 100% Nabi Muhammad, barulah kita layak mimpi. Sekarang ni nak tanya dengan dia, sekarang ni kita hidup zaman Nabi Muhammad ke? Yang kita nak kenal sirah Nabi je yang kita tahu. Kita belajar mengenal Nabi melalui sirah dia, sirah Nabi yang ada dalam buku, dalam kitab. So kalau kita nak mengenali Nabi, duduk dengan dia baru boleh kita mimpi dia, itu pun tak logik sahabat-sahabat. Saya bukan nak mengajar orang yang berkata begitu, tapi saya cuma nak beritahu, kalau dia berkata begitu, kita kena ada dekat dengan Nabi, kena kenal dengan Nabi, baru kita layak mimpi Nabi. Itu beratlah, kan. Jadi itu sebab Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam dia punya hadis sahih, saya tak ingat, tapi dia kata umat yang paling istimewa adalah kita ni lah. Kita tidak pernah berjumpa Rasulullah, kita tidak bersama dengan Rasulullah, tapi kita menyintai Rasulullah, kita sentiasa berselawat ke atas Nabi kita Muhammad SAW. Inilah umat yang paling istimewa yang Rasulullah katakan.
Jadi kalau kita nak duduk dengan Rasulullah, nak kenal Rasulullah, mesti bersama dengan Rasulullah, baru boleh mimpi Rasulullah. Itu saya rasa tak begitu logik lah. Bagi saya, tidak mustahil bagi Allah kalau Allah nak bagi kepada hamba dia apa saja. Jadi nasihat saya pada hari ini, kepada orang Islam, kepada orang jahil, kepada orang non, tak payah nak kecoh-kecoh pasal mimpi Nabi Muhammad SAW. Tak tahu rujuk dengan pakar. Tak payah nak kecoh. Kalau kita ni dah jahil, kita buat cara jahil. Jangan nak tunjuk kita ni ilmu lebih hebat daripada apa yang orang tu kata. Itu sajalah nasihat saya bersahabat. Peninglah dengar pasal isu Nabi Muhammad ni. Yang condemn, yang kutuk semua orang Islam. Kan? Biarlah benda tu jadi benda yang berusnuzon, kemudian bertabayun. Tak payah kecoh-kecoh lah. Tapi yang dalam isu ni, mereka politikkan isu ni. Jadi kita jangan politikkan isu-isu agama. Kita jadikan isu agama ni untuk membimbing, untuk memberi kita pengajaran supaya kita dekat dan taat pada perintah Allah SWT. Itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian saya untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa, balut tetap balut, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.